Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Cikgu Yusuf Omar dari Kolej Vocasional Pertanian Teluk Intan. Baik, pada hari ini saya akan mengajar kamu semua berkenaan dengan rumusan Bahasa Melayu KSSM tingkatan 4. Jadi mari kita lihat ya. Baik, untuk standard kandungan hari ini adalah 2.3 iaitu membaca dan memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Manakala standard pembelajaran pula ialah 2.3.2 membaca dan membanding beza maklumat daripada pelbagai bahan teks dengan betul dan sumber untuk PDP pada hari ini adalah berkenaan berdasarkan buku teks dengan merujuk tema 1 dalam topik merealisasikan impian dalam muka surat 4 dan 5. Baik. Ini adalah panduan umum dalam menghasilkan sesuatu rumusan. Yang pertama, rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan dan ditulis dalam bentuk esei. Yang kedua, 3 perenggan rumusan yang terdiri daripada pendahuluan, fokus 1, fokus 2 atau fokus 3 dan perenggan yang terakhir penutup. Untuk bahagian 2 ni, ada setengah sekolah cikgunya buat 4 perenggan. Jadi tak ada masalah. Dia bergantung kepada guru yang mengajar kita. Kalau guru mengajar kita suruh buat 4 perenggan, kita buat 4 perenggan. Kalau dah biasa buat 3 perenggan, kita buat 3 perenggan. Tak ada masalah. Yang ketiga, terdiri daripada 2 atau 3 bahan yang mempunyai tema yang sama. Kebiasaannya bahan ni dalam bentuk petikan, prosa, poster dan lain-lain lagi lah. Yang keempat, tugasan soalan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Ini agak sukar sedikit lah bagi pelajar-pelajar tahun ini untuk format KSSM. Tapi jangan risau, cikgu akan berkongsi satu formula untuk memudahkan pelajar mengenal pasti arahan soalan. Dan yang kelima, calon perlu mengemukakan 5 isi lengkap. Isi wajib diambil daripada setiap bahan dan menyentuh setiap fokus. Baiklah pelajar, anak-anak pelajar yang cikgu kasihi. Ini adalah tips menulis rumusan. Yang pertama, kita perlu tentukan tema dari bahan-bahan yang diberikan. Bahan yang diberikan, kita kena analisis tema terlebih dahulu. Yang kedua, kita analisis fokus soalan setiap bahan yang diberikan dan kita gariskan fokus soalan tersebut. Dan yang ketiga, ini paling penting. Kita kena tentukan bilangan fokus soalan. Maksudnya di sini tentukan bilangan isi fokus soalan itu. Sama ada isi dia 6 tambah 2 sama dengan 8 atau 5 campur 3 sama dengan 8 untuk 2 fokus. Atau 6 campur 1 sama dengan 8 atau 5 campur 2 campur 1 sama dengan 8 untuk 3 fokus. Tapi hari ini cikgu nak menerangkan mengenai rumusan 2 fokus sahaja ya. Baik. Baiklah anak-anak pelajar, ini adalah teknik yang cikgu katakan sebentar tadi. Bagaimana nak menganalisis fokus soalan. Jadi gunakan teknik apa? Gunakan teknik PER KFC. Apa itu PER? PER merujuk kepada peranan ataupun sama erti dengannya tugas, tanggungjawab ataupun fungsi. Manakala K ni cikgu pecahkan kepada 3. Merujuk pada kesan, cikgu pecah kepada 3. Sama ada yang pertama impact, implikasi ataupun akibat. Ataupun yang kedua kesan positif ataupun sinonim dengannya yang membawa maksud manfaat, kebaikan, kepentingan ataupun kesan negatif ataupun dalam kata lain keburukan dan kelemahan. Manakala F merujuk pada faktor atau punca atau cara atau sebab, minta maaf. Manakala C merujuk pada cara, usaha ataupun langkah. Jadi kena ingat teknik PER KFC untuk memudahkan kita mencari fokus soalan. Baik, ini adalah contoh soalan yang akan diberikan. Jadi sebelum kita buat satu rumusan, kita baca terlebih dahulu arahan yang diberikan. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Jadi untuk rumusan hari ini dia bagi kepada kita 2 bahan. Satu bahan dalam bentuk petikan dan satu lagi bahan dalam bentuk grafik.
Jadi kita kena ingat yang pertama tadi, kita kena analisis tema, kita kena tentukan fokus soalan dan kita kena tentukan bilangan isi yang kita nak ambil untuk setiap fokus soalan. 3 tadi ya. Baik. Ini adalah bagaimana cara untuk menentukan tema. Jadi kita dah baca seimbas lalu, kita dapat tema untuk soalan ini, untuk kedua-dua bahan ini adalah sukan air. Fokus satunya kita jumpa di sini ya, iaitu kesan positif ataupun sinonim dengan kesan positif, iaitu kepentingan ataupun manfaat. Jadi kita gariskan. Tengok cikgu gariskan dan cikgu tandakan dengan tanda merah. S1 ni merujuk kepada isi satu yang merujuk kepada kepentingan sukan air. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Terusnya S7 untuk bahan 1. Okey, kita pergi kepada bahan 2. Okey, bahan 2 ni fokusnya pula, kita analisis fokusnya pula merujuk kepada peranan ataupun nama lainnya fungsi ataupun tanggungjawab. Jadi kita keluarkan isi yang berkaitan dengan peranan ataupun fungsi ataupun tanggungjawab. Jadi kita keluarkan. Jadi cikgu tulis di sini T1, T2, T3. T3 maksud dia 3 isi dikeluarkan daripada bahan yang kedua, bahan grafik ya. Baik. Jadi selepas kita dah tentukan tema, dah tentukan fokus soalan, dah keluarkan isi, kita buat satu jadual untuk memudahkan aliran rumusan kita ya. Jadi kita buat satu jadual ini. Tema kita tadi adalah sukan air. Fokus ada berapa fokus? Fokus 1 dan fokus 2. Apa kata kunci untuk fokus 1? Kepentingan-kepentingan. Apa kata kunci untuk fokus 2? Peranan-peranan. Jadi bilangan isinya sama ada 6/2 ataupun 5/3. Jadi kita rangka dahulu pendahuluan, rumusan membincangkan fokus 1, kepentingan-kepentingan, tambah tema kita, kepentingan-kepentingan sukan air dan peranan-peranan, tambah tema kita sukan air ya. Baik, kepentingan-kepentingan kita dah keluarkan tadi, 7 isi. Okey, kita tulis di sini 7 isi. Peranan-peranan pihak memajukan sukan air. Ini saya tambah pihak memajukan sukan air ini supaya lebih dramatis ya. Okey, jadi 1, 2, 3. Okey, baik. Untuk yang bahagian paling penting ni, bahagian kesimpulan. Walaupun dia ringkas tapi agak penting. Kena ada 5 perkara sebelum kita nak menulis sesuatu rumusan. Minta maaf, menulis satu kesimpulan. Okey, yang pertama mesti ada kesimpulannya. Pihak apa yang perlu bertanggungjawab berkaitan dengan tema ni, sukan air ni, buat apa? Cadangan. Kaitkan dengan tema supaya kesan. Ingat ya, perlu ada pihak, buat apa, kaitkan dengan tema dan kesan. Jadi mari kita tengok. Jom kita semak jawapan pelajar. Macam mana pelajar cikgu jawab untuk soalan ni dengan menggunakan aplikasi yang paling mudah untuk cikgu menyemak, iaitu aplikasi Classkit. Jadi mari kita lihat ya. Okey, baik. Ini adalah jawapan yang diberikan oleh pelajar cikgu. Jadi cikgu besarkan sedikit. Okey, cikgu besarkan. Okey, jadi kita baca. Nak tanda ya, nak tanda rumusan ni. Rumusan membincangkan kepentingan-kepentingan sukan air dan peranan-peranan yang boleh dimainkan untuk mempopularkan sukan air. Okey, jadi maksud dia jadi kita boleh bagi 2 markah ya untuk pendahuluan ni sebab dia ada kata kunci, tema, kata kunci dan tema. Kita pergi yang bahagian isi. Kepentingan sukan air ialah mempercepatkan pengeluaran adrenalina. Okey, betul. Selain itu, dia menghantar oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Betul. Dan menyebabkan pembakaran lemak dalam badan berlaku. Betul. Di samping itu, jangka hayat perenam berkemungkinan lebih panjang berbanding atlet lain seperti atlet olahraga. Betul. Dan memupuk sikap mempercayai persefahaman dan perpaduan yang erat serta berupaya untuk meningkatkan kualiti hidup. Okey, betul. Sementara itu, okay, ada 2 isi di sini ya. Sementara itu, okey, ini untuk isi yang seterusnya daripada grafik, bahan grafik. Pihak kerajaan perlulah menganjurkan lebih banyak lagi aktiviti sukan di Kompleks Sukan Air Putrajaya dan pihak keluarga seharusnya memberikan pendidikan awal kepada anak-anak mengenai aktiviti sukan air.
Bagus. Okey. Kesimpulannya, okey, untuk kesimpulan semua pihak, okey, ada pihak haruslah bekerjasama dalam mempopularkan, ada dia punya buat apa tadi? Ada tema sukan air ini supaya berkembang maju di mata dunia. Bagus Okey, jadi ada 113 patah perkataan, bagus, tak melebihi 120. Jadi kita nak bagi markah untuk pelajar ini P tadi 2. Untuk fokus 1 dia nyatakan 6 isi tadi, jadi 12, 6 darab 2. Untuk T dia dapat 4. Untuk kesimpulan dia dapat 2. Jadi untuk isi dia dapat 20. Manakala untuk bahagian bahasa dia berpandukan lajur yang diberikan oleh LPM, dia boleh dapat 10 Okey, jadi markah keseluruhannya adalah 30/30. Jadi pelajar ini dapat markah penuh untuk rumusan. Hebat. Tepuk tangan sedikit untuk dia. Okey, baik. Jadi para hadirin ataupun para pelajar yang saya kasih sekalian, jika kamu mahu lagi banyak tips berkenaan dengan bahasa Melayu KSSM ni, jom ikuti YouTube channel saya iaitu Klinik BM SPM Cikgu Yusof Omar. Di situ banyak saya berkongsi tentang tips, petua, segala maklumat berkenaan dengan BM SPM. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like dan share. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih. Kita boleh jumpa lagi di lain masa. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.